Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini cikgu bagi buat video penerangan je untuk kamu ya, untuk tajuk 7.4 kesan penentangan masyarakat tempatan. Okey, so kita sambunglah daripada tajuk 7.3. Hari ini kita masuk 7.4. Kira tajuk terakhirlah untuk bab 7 ya, kesan penentangan masyarakat tempatan. Okey, ada dua kesan kita nak tengok hari ini. Yang pertama, kesan terhadap pentadbiran British. Okey, so ada 4 kesan terhadap pentadbiran British disebabkan oleh penentangan masyarakat tempatan, iaitu kita nak tengok dari segi kerugian yang berlaku kepada British akibat peperangan. British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. British merombak semula skim penempatan pegawai dan pemantapan kuasa barat di negeri-negeri Melayu. Okey, yang pertama, kerugian akibat peperangan. Okey, British telah mengalami kerugian sebanyak 100,000 pound sterling dalam perang Nanning. Kemudian dalam perang Perak, British membelanjakan 400,000 pound sterling, dan dalam perang Pahang 7,000 pound sterling telah berlaku kerugian bagi pihak British. Kesan yang kedua, iaitu British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran, di mana hanya residen yang berpengalaman saja dilantik. Okey, di mana presiden tersebut merupakan orang yang bijaksana, fasih berbahasa Melayu, pandai mengambil hati penduduk tempatan dan menguasai adat resam tempatan. Okey, British juga menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri iaitu MMN, di mana ahlinya dilantik oleh Sultan dan ahli tersebut dicadangkan oleh residen British sendiri ya. Okey, dalam MMN ni Majlis Mesyuarat Negeri, MMN menjadi badan penasihat Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan Sultan dalam Majlis Mesyuarat. Okey, kesan yang ketiga iaitu British merombak semula skim penempatan pegawai, di mana pegawai British yang ditempatkan di negeri-negeri Melayu mestilah mengetahui adat istiadat Melayu. Selain daripada itu, British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar di Perak pada 1905 dan memberi peluang kepada aristokrat Melayu menyertai MCS, iaitu Malayan Civil Service, bahasa Melayunya Perkhidmatan Awam Tanah Melayu. Okey, di sini memberi peluang kepada orang Melayu berkhidmat dalam perkhidmatan di bawah British. Okey, selain daripada itu juga ada perkhidmatan tadbir Melayu untuk melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan British, iaitu dipanggil Malay Administrative Service, MAS. Okey. Dan yang keempat, untuk kesan terhadap pentadbiran British, iaitu pemantapan kuasa barat, di mana di seluruh negeri Melayu British berjaya menguasai. Okey, maksudnya British berjaya menguasai seluruh negeri Melayu dan berkuasa penuhlah. Okey, manakala di Sarawak, dinasti Brooke yang berjaya meluaskan pengaruh dan wilayah. Okey, di Sabah, yang berjaya menguasai Sabah ialah SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Okey, seterusnya kesan yang kedua kita nak tengok terhadap penentangan masyarakat tempatan, kesan terhadap masyarakat tempatan itu sendiri. Okey. Okey. Di mana kesan ni kita dapat tengok dari segi kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian dan menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Kesan yang pertama terhadap masyarakat tempatan ya, apa yang berlaku kita tengok kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan, di mana ramai di kalangan pembesar pemerintah tempatan kehilangan jawatan dan kedudukan mereka. Contohnya yang berlaku pada Dor Said, Datuk Bahaman dan Syarif Masahur. Berlaku kehilangan jiwa yang berlaku pada Datuk Maharaja Lela Rentak,
Mat Saleh dan Tok Janggut, dan juga ramai pemerintah dan pembesar yang dibuang negeri. Contohnya Sultan Abdullah, Raja Ismail, Nga Ibrahim dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. Kesan yang kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Okey. Di sini British telah memperkenalkan Durbar. Okey. Durbar adalah dewan untuk memberi peluang kepada sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Okey. Ini adalah kira macam kelonggaran yang diberikan oleh British, memperkenalkan Durbar untuk ahli mesyuarat negeri kepada sultan dan pembesar Melayu bermesyuarat. Okey. Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri ditetapkan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat. Okey. Dan seterusnya, kesan yang ketiga, daripada penentangan masyarakat tempatan tu menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air, di mana keberanian pejuang-pejuang tempatan menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa yang memberikan semangat untuk kita untuk pejuang selepas tu untuk ke arah kemerdekaan negara kita. Okey. So, untuk tajuk 7.4, kita belajar tentang kesan-kesan terhadap penentangan masyarakat tempatan. Okey, yang kita boleh lihat dari segi pentadbiran British, apa yang berlaku kepada pentadbiran British dan juga apa yang berlaku kepada masyarakat tempatan itu sendiri. Okey. Jadi, secara keseluruhannya kita telah tamatlah bab 7 ni. Okey, sistem pentadbiran barat menyebabkan penderitaan dan penghinaan dalam kalangan penduduk tempatan. Kekayaan tanah air kita telah dirampas oleh British dan masyarakat tempatan ditindas. Demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara, masyarakat tempatan bangkit berjuang menentang British menggunakan pelbagai strategi seperti tipu helah, manipulasi, pengaruh istana, kekuatan tentera dan menguatkuasakan undang-undang untuk menewaskan kebangkitan tersebut. Pejuang-pejuang negara dijatuhi hukuman mati, dibuang negeri, dipenjara, harta benda mereka dirampas dan kampung halaman mereka dibakar sehingga menjadi padang jarak padang terkukur. Semangat perjuangan mereka ini sepatutnya kita kagumi dan menjadi inspirasi kepada generasi akan datang agar bersiap siaga mempertahankan kedaulatan maruah bangsa dan bumi tercinta kita, iaitu bumi Malaysia. Okey, sampai di sini dulu video penerangan cikgu hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.